صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ahmad, pergi buang apa kain itu tak bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فحبها رأس كل خطيئة كما ورد وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفا وتنور وطاب وتأهل لوردات الأنوار وصلح للمكاشفة بالأسرار. قال فحبها. Berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, fahubbuha, maka mencintainya iaitu mencintai dunia. Ra'su kulli khati'atin, ialah merupakan kepala setiap kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kesalahan ialah dosa maknanya. Fahubbuha, maka mencintai dunia itu ialah merupakan kepala segala dosa. Maknanya, dosa yang paling besar sekali ialah mencintai dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa yang paling besar duduk di hati manusia. Dosa hati yang paling besar sekali ialah mencintai dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama warada, seperti mana telah datang di dalam hadis. Seperti mana yang Nabi kita sebut, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu ialah merupakan kepala segala kesalahan. Makna yang pertama ialah dialah dosa hati yang paling besar sekali. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa manusia ni berpunca daripada cinta dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
seseorang yang mencintai dunia, maka akan timbul ataupun keluar daripada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa-dosa yang lain. Contoh, dosa berkait dengan mata kita, dosa yang berkait dengan telinga kita, dosa yang berkait dengan lidah dan mulut kita, dosa yang berkaitan dengan tangan, kaki dan sebagainya. Semuanya berpunca daripada seseorang itu mencintai dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Ahli akhirat mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli akhirat sekalipun mereka duduk di dunia, tapi cinta mereka ke akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan salafun salih, orang-orang salih yang terdahulu, mereka malu dinisbahkan mereka kepada dunia. Orang-orang lah, mereka bangga dinisbahkan mereka kepada dunia. Contoh, orang kata, hang duit banyak tu, dia bangga. Hang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hang sikit lagi nak pergi jadi jutawan tu, dia rasa bangga. Ataupun orang bercakap tentang nama dia bangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dia panggil ahlul dunia. Ahli dunia dia berbangga dengan dunia. Ahli akhirat malu dinisbahkan kepada dunia. Contoh, orang kata, lawa hari ni, nampak lain ni, comel hari ni. Dia rasa malu orang puji dia elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tak mau bercakap tentang dunia. Ahli dunia ni, dia nak cakap tentang dunia. Ahli akhirat tak suka bercakap tentang dunia. Kalau cakap tentang dunia, dia kata tukang tajuk legot. Dia tak mau cakap tentang dunia. Orang kata, tuan, elok kereta tu, tahun bila beli ni kereta ni. Orang nak cakap tentang dunia, dia tak mau. Sebab dia al-akhirah. Tak mau tu pasal apa? Tak suka. Sebab itu orang ahli akhirat beza dengan ahli dunia. Ahli dunia berlumba-lumba siapa paling banyak harta. Ahli akhirat mereka berlumba-lumba siapa paling sikit harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harta yang mereka ada ialah harta yang nak diguna. Sama ada, contoh kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duit. Ahli dunia, dia simpan duit. Ahli akhirat, dia nak guna duit. Ahli dunia guna duit untuk dunia. Ahli akhirat guna duit untuk akhirat. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada duit. Ahli dunia simpan duit. Lepas tu duk bilang dia duit. Hari ni orang tengok duit pakai online banking. Hari ni duit banyak mana? Ni banyak mana masuk? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dulu bilang duit. Orang akhirat bilang duit juga, tapi bilang duit nak bagi ke orang. Allahumma salli ala sayyidina. Peruntukannya untuk akhirat. Ahli akhirat, mereka buat keluar duit nak transfer ke akhirat. Duit kita ni, kalau dia duit tu, tak kira lah duit tu dolar ke, ringgit ke, apa ni, baht ke, rupiah ke, apa ni, pound sterling ke, selagi mana kita tak sedekah, selagi itulah dia jadi duit. Bila mana kita sedekah, baru jadi pahala. Jadi kalau akhirat dan negeri jauh, kita nak hidup lama di sana, kita tak balik-balik dari sini. Jadi kita perlu
pahala untuk kita nak hidup di sana selama-lamanya. Jadi kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fikir-fikirlah macam mana kita nak memperbanyakkan hasil mahsul kita di akhirat sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita bagi sikit-sikit, lama-lama banyak. Hari-hari pula RM10, RM10, RM10 contohnya. Ataupun sehari RM5, tapi lama-lama dia banyak. RM5 pula, bukan RM5 nilai dia, RM50. Orang bagi RM5 nilai RM50. Sebab man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha, Nabi kata. Siapa bagi satu balas 10. Jadi RM5 tu bukan kecil, RM50. Kalau orang ada duit, dia bagi RM10, nilainya RM100. Orang ada duit RM1, nilainya RM1,000. RM1,000 nilainya RM10,000. RM10,000 nilainya RM100,000. Banyak hak hantar akhirat. Kita hantar akhirat. Baik. Tu dia panggil kita tak cinta dunia. Jadi kadang-kadang orang ni dia kata macam ni. Saya ni ustaz, saya ikhlas cakap RM5 ya. RM10 saya tak bagi lagi lah. Tak ikhlas lagi. Betul tak cakap macam tu? Tak betul. Dia ni, kita benar tak ikhlas tu, kita nak belajar ikhlas. Kita dah ikhlas RM5. Alhamdulillah dah ikhlas RM5. Mana kalau bagi RM5 tak nampak lah, tak fikir lah, tak terbayang lah, tak ingat lah. Penat sikit RM6, penat sikit RM7, penat sikit RM8, penat sikit RM10. Sampai RM10 dah biasa bagi ke orang lah. Tapi kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk maintain pertahan RM5, tak nak naik sampai RM10, kita tak akan ikhlas RM10. Sebab ikhlas ni dia kena ajar mengikhlaskan diri. Tu dia panggil ikhlas. Ikhlas tak main dengan mudah. Ikhlas ni dia bukan main dengan mudah. Ikhlas ni dia satu perjuangan untuk mengikhlaskan diri. Benar hak payah tu ya buat. Itu nama ikhlas. Asal perkataannya akhlasa yukhlisu ikhlasan. Akhlas ni dia panggil fi'al muta'addi. Fi'al muta'addi makna kena bangun buat. Makna kita kena bangkit buat ikhlas. Kita kena mengikhlaskan diri kita. Baru kita ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang kata awak tak bagi sumbangan. Takut tak ikhlas. Tu lagi teruk. Dia macam orang tanya, pasal apa tak kahwin? Saya bukan tak mahu kahwin, saya takut cerai. Lek lah. Awak yang tak ambil lesen kereta, takut belagar, takut aksiden. Pasal apa yang tak mahu sumbangan, tak mahu bagi sumbangan, takut tak ikhlas. Tak betul. Jadi ikhlas ni dia kena usahakan. Kalau tak ikhlas, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ikhlas tu, kalau tak ikhlas, istighfar sebanyak-banyaknya. Sebab nak bagi dia ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa hubbuha ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia ialah kepala segala dosa. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis. Dunia ni jangan tertipu sangat. Kadang-kadang orang ni dia tengok orang pakai kereta elok, nak pakai kereta elok. Dia tak ada kemampuan nak pakai kereta elok, tapi nak pakai kereta elok. Kereta elok ni, kita kata kereta ada brand lah. Tahu tak kereta yang mahal-mahal tu, BMW, Jaguar, Mercedes, apa semua tu, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau rosak tu, tak padan tu. Kita duk syok nak pakai kereta elok. Kita tahu tak kesan daripada pakai kereta elok tu apa? Dia punya road tax pun mahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kalau rosak, dia punya spare part pun mahal. Orang ni tak fikir tu, dia fikir nak syok. Dunia ni selalu tipu kita. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik kereta yang elok rasa hebat. Rasa hebat tu
termasuklah dalam perkara dia riak. Riak ni pada macam-macam. Pada pakaian boleh jadi riak, pada kenderaan boleh jadi riak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada segala boleh jadi riak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya cinta dunia merosakkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu dia panggil ra'su kulli khati'atin. Dia kepala kepada semua kesalahan. Dia merosakkan segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia lagi banyak duit, lagi kena fikir nak bagi. Orang ni banyak berlaku, lagi banyak duit, lagi tak mau bagi. Dia panggil bakhil. Kita ni lagi banyak duit, lagi fikir nak bagi. Nak bagi kat siapa, nak bagi kat siapa, nak bagi kat siapa. Dan passion bagi pula dia tak kurang. Allahumma salli ala sayyidina, tak kurang sikit pun. Bahkan bertambah 10 kali ganda. Contoh kalau kita kata Syekh Mukhtar Al-Bukhari, di antara orang yang paling kaya di dalam negara kita. Dia berkelak 1 juta nah bagi kat tahfiz kita, kata kita tolong persiap semua hadalah ni. Tak kurang sikit pun. Orang bila duit banyak, juta tu tak ada nilai lah pada orang ahli akhirat. Kita tak ada duit ni, bila orang bagi 200, 300, kata, banyak dia boleh bagi tu. Dia duit banyak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia bagi 1000, mungkin dia merasa sikit. Ratus tu dia tak rasa apa, sebab dia banyak lagi. Tambahlah duit dia juta, lagi dia nak rasa apa. Ni kalau orang tu tak cinta dunia. Tapi kalau cinta dunia, sikit buat keluar pun dia rasa. Walaupun puluh dia rasa. Dia bagi 100, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia beli barang lebihan lagi RM30 pun dia tak juga, sebab pada dia banyak. Dia kata 30, kalau 10 orang 300, kalau banyak lagi 3000, ada dikira macam tu. Ini pencinta dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa idza salima al-qalbu minhu. Dan apabila telah sejahteralah hati daripada cinta dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqad salaha wasfan. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah layaklah hati itu untuk kejernihan. Hati nak bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jernih, bersih, jernih. Jadi buanglah cinta dunia. Cinta dunia ni menyakitkan hati, menyakitkan jiwa. Dunia ni passion dia, ambil sedap, tapi kesannya membunuh. Suatu kata ulama, ad-dunya layyinun lamsuha qatilun sammuha. Dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyentuhnya lembut, tapi racunnya membunuh. Kemarin, 2-3 hari lepas, saya tengok satu orang pakar dalam menangkap ular. Satu orang Filipina, terkenal sebagai seorang yang hebat tangkap ular, dan selalu buat pertunjukan. Dia tangkap satu jenis ular tedung yang paling berbisa dalam dunia. Dia tangkap sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia buat macam nak cium dia, nak cium ular tu. Tiba-tiba ular tu patuk dia. Bila waktu patuk lidah dia. Dia jatuh, masalah menjerit, sakit, menggelepak, habis umur. Itulah dunia. Layyinun lamsuha qatilun sammuha. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang kata, sebab itulah orang sebut, kita akan mati macam mana cara kita hidup.
Dunia dia ulang dia. Jadi dia mati dengan ulang juga. Orang ni kalau mati dalam hidup ni suka buat apa? Mati macam tu lah. Kalau kita rajin duk pergi masjid, hati kita dengan rumah Allah. Hati kita dengan rumah Allah. Kita akan mati di celah-celah tu lah. Sama ada mati dalam perjalanan pi, ataupun mati di masjid dan surau, ataupun mati lepas balik dari masjid dan surau. Ini janji Allah. Kalau orang tu jahat, dia akan mati macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ghalib dipanggil al-aghlaq, kebiasaan. Baik. Jadi jangan kita mati dalam keadaan kita cinta dunia. Kalau hidup kita cinta dunia, mati kita dalam keadaan kita cinta kepada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Waktu tu dah tak boleh mengucap la ilaha illallah dah. Dia mai dunia, sayang semua. Dia tak mai kalimat la ilaha illallah yang dia nak cakap tu. Nak main macam mana? Sebab hati dia tak ada tang tu. Satu masa ada satu orang zaman Sayyidina Umar. Dia ni hari-hari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mai rumah Sayyidina Umar minta. Dan Sayyidina Umar tak pernah tak bagi, selalu bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama kawan ni duk berulang mai rumah Sayyidina Umar. Mai minta bagi. Satu hari Sayyidina Umar kata, hang nak tak kalau hang tak mai dah rumah aku? Hang mai rumah aku sebab hang nak minta kan? Tapi kalau hang ada dah hang nak minta apa? Hang mau tak hang tak mai rumah aku? Hang nak dah kata. Sayyidina Umar kata, hang balik rumah, hang baca Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca Quran ni memurahkan rezeki. Satu masa lalu, waktu mana saya duduk di Darul Ulum dulu, waktu tu nak berdiri bangunan Kidu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang yang diamanahkan untuk pegang tabung itu ataupun bendaharinya ialah Cikgu Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lama pukul senang. Ustaz Fadil tunjuk cikgu jadi bendahari muassasah. Kata Cikgu Mahmud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya tak pada cari duit. Kata Ustaz Fadil, cikgu tak payah cari duit, cikgu pegang duit ya. Kata Ustaz Fadil. Dan cikgu tolong baca Quran, kata Ustaz Fadil. Cikgu pegang duit, lepas tu satu ke satu, cikgu jangan tinggal Quran, cikgu tolong baca Quran. Oh, kalau macam tu tak apalah Ustaz. Cikgu Mahmud pun sanggup jadi dari muassasah dan diikut seperti yang Ustaz Fadil suruh. Sehingga saya tengok Cikgu Mahmud ni banyak masa baca Quran. Lain daripada dia duduk tulis apa ni catatan duit tu, alih baca Quran. Sampai the bag dia bawa tu mesti ada Quran. Dan baca Quran ni dia tak kira sama ada wudu ataupun tidak, sebab dia pakai Quran terjemahan. Kalau tak ada wudu nak kena pergi ambil mayang pula, dia nak baca Quran. Dia nak baca juga Quran tu. Jadi tu dia baca Quran. Lepas tu dia katakan, duit dia main lah ya Allah, tanpa henti macam ayam. Dia kata sebab berkat Ustaz Fadil suruh baca Quran, duit tu dia main. Jadi siapa-siapa yang ada tahfiz, ada pondok, ada keperluan macam ni, contoh ni zaman PKP ni, baca Quran banyak. Duduk rumah kan, duduk di rumah nak buat apa, nak tidur jenuh tidur, baca Quran. Jadi subhanallah, sampai Cikgu Mahmud ni waktu mana dia buat pembedahan mata, waktu tu saya sewa rumah dia Saudara Sayyidina Muhammad, buat pembedahan mata. Lepas tu doktor bagilah syarat cikgu boleh buka apa panggil kapas hadut lekat di mata ni sekian hari. Waktu tu dia merana sebab dia tak boleh baca Quran.
Lepas tu bila boleh buka tu, benda pertama dia ambil Quran nak baca. Dia rindu pada Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang kata isteri dia, nantilah abang tak nak baca Quran ni. Tak lama tak baca, teringat. Dia baca Quran ni, ayat mata keluar, berambu menangis, baru boleh mata baru boleh tengok. Lepas mudahan. Tapi oleh kerana Quran tu dia rindu nak baca Quran juga. Dan dia tua tak nyanyuk. Lepas tu orang tak nyanyuk ni 3 jenis orang. Orang ni orang buat kajian lah. Yang pertama ahli politik atau mahdi tak nyanyuk kan. Dia mimpin parti pejuang pula, nak di PM lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ahli politik. Yang kedua, orang hafal Quran. Orang hafal Quran termasuk orang yang selalu baca Quran. Dia tidak akan nyanyuk. Kalau orang kaji tengok no, dalam kaji tengok otak orang yang baca Quran ni, otak dia ada cahaya. Orang kaji, orang suluh tengok otak tu bercahaya Quran tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ulama. Ulama tak nyanyuk insya-Allah. Ulama tak nyanyuk sampai tua. Tua dah tapi ingatan elok, ingat elok, ilmu ingat. Cumanya kadang-kadang mengajar tak boleh. Sebab sebab dah terlalu uzur, sakit, dah tua sangat. Tapi akal Tuhan jaga. Pilihlah nak dia apa? Ahli politik. Kita tak ada ahli politik kot. Soalan sinaman. Ulama tak tahulah. Mungkin insya-Allah ada di kalangan anak-anak yang dia ulama. Tetapi yang mudah kita buat ialah jadi orang yang selalu baca Quran. InsyaAllah kita tak nyanyuk, tak lupa. Taib. Bila Sayyidina Umar kata dia balik baca Quran, dia ikut betul. Macam Cikgu Mahmud ikut Safadil Nur, suruh baca Quran. Dia ni balik rumah baca Quran. Lepas tu tak main dah. Tak main dah jumpa Sayyidina Umar. Lepas sehari-sehari, minggu-minggu, bulan-bulan. Sampai Sayyidina Umar tanya, orang hak duk main kat aku minta dulu ni, duk tang mana? Tak pernah main, tak main dah ni. Teringatlah pula Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, cari Sat. Cari Sat dia, tak mana duk. Orang pun pergi cari. Bila pergi cari, jumpa mai. Sayyidina Umar tengok-tengok ramai bangkit, hormat, sambut. Salam, peluk. Pi mana? Tanya Sayyidina Umar. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak main ni, kata Sayyidina Umar. Hang buat apa di rumah? Kata orang tu, baca Quran. Lepas tu hang jumpa apa dalam Quran? Dia baca Quran, dia jumpa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jumpa dalam Quran. Wa fis sama'i rizqukum, rezeki kamu di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janji pada kamu semua di langit. Dia kata dia silap sama dia ingat rezeki di bumi tu dia main cari Sayyidina Umar. Rupa rezeki di langit. Sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita ni dia duduk di mana harta kita. Kata ulama, amwalukum, Allahumma salli ala sayyidina, harta benda kamu tu duduk di mana? Hati kamu duduk, qulubukum, hati kamu itu duduk di mana harta kamu? Maka kata ulama, faj'alu amwalakum fis sama', maka jadikanlah harta kamu itu di langit. Mana kalau nak apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kat orang kita miskin, tak cukup. Faham? Minta kat orang kita kaya. Minta kat Allah kita kaya. Minta kat orang kita miskin. Minta kat Allah kita kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni
Lepas tu ada duit nak main apa dah? Tak main dah. Sebab baca Quran tu yang pertama, dia memurahkan rezeki. Allahumma salli ala. Sebab itu ustaz jamin orang yang hafil Al-Quran dia tidak miskin, insya-Allah. Ni kami bercakap dengan kawan-kawan nak hafal Quran ni. Hafal Quran di Mesir, pergi Mesir masuk Masjid Azhar, pergi syubrah hafal Quran, ambil bahagian qiraat. Yang balik-balik ni tak ada yang miskin. Soalan senang. Hafal Quran tak miskin, bahkan hafal Quran ni kaya, insya-Allah. Allahu akbar. Siapa-siapa yang selamat hati dia daripada cinta dunia, salah wasfan, layaklah dia untuk kejernihan hati dia, hati jernih. Wa tanawwara, dan layaklah hati tersebut untuk bersinar. Dia bila bersih baru bersinar. Contoh kita kata ayat terjun, ayat yang turun daripada bukit. Saya pernah pergi ke satu sungai yang pelik dan luar biasa. Sungai ni, ajibnya sungai di dunia ni, dia jalan, dia turun ke laut. Dan kita di Malaysia ni, sungai kita bila turun ke laut, semua menghadap arah kiblat. Sungai mengalir, semua pergi kiblat kan. Tapi sungai yang saya pergi ni, dia tak menghadap, dia tak turun kiblat, dia menghadap ke arah matahari naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungai lain dia mengalir ke ni, yang terjun ni, yang terjun ni jarang yang terjun kita tengok. Yang terjun ni dia keruh, jernih yang terjun ni. Tapi ayak daripada bukit ni, ayak sungai daripada bukit ni, berbatu-batu tu hitam, warna dia hitam. Kalau dia bertuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayak ni dia bertuh apa batu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi berbuih. Kita nak ambil semayang, kita tak rasa tak gamak, macam kotak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau ayat sungai yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ayat terjun tu, kalau dia belaga batu, dia shining, dia bercahaya. Maknanya cahaya, dia nak bercahaya dia kalau dia bersih. Kalau ayat keruh, tak bercahaya. Sungai yang saya maksudkan tu ialah di Lembah Danum, di Sabah. 90 km nak masuk ke dalam daripada jalan tar ni ke dalam. Orang Sabah tahu tak Lembah Danum? Apa ni? Tak tahu. Macam mana orang Sabah tak tahu? Orang tak Sabah pun tahu. Tahu Aqilah? Tak tahu no. Tanya orang tahu mana Lembah Danum. Lembah Danum tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa Putra William dan Kate main daripada England tu, pergi Lembah Danum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak mudah orang boleh pergi, sebab dia dikawal oleh polis dunia. Dia di bawah kawalan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah hutan yang dijaga oleh pihak antarabangsa. Kalau kita tengok dalam Google daripada atas ni, tang tu ditutup. Hal lain kita nak cari tang mana kan? Nak cari tang mana semua ada dalam Google. Satu dia tak tunjuk sebab dia security. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tanawwara, dan hati kita akan bersinar. Qala wa taba. Baik, dan hati kita akan membaik. Taba ni makna baik. Baik ni macam ni. Kalau kita buat makan, selagi mana boleh makan, tu mana baik ya. Bila kita makan kita rasa macam basi dah ni, tu tak baik lah tu. Maknanya selama mana hati kita bersinar, selepas dia bersih,
jernih, maka hati yang baik ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ciri-cirinya ialah kalau dia boleh buat baik, dia rasa seronok. Kalau dia buat jahat, dia rasa sedih. Ini tanda hati itu baik. Kata Nabi kata, al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Orang beriman itu ialah orang yang seronok kalau boleh buat baik, dan menderita kalau dia melakukan kejahatan. Kalau boleh buat baik, seronok, puas. Boleh bagi sumbangan ke orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh bantu orang. Semalam boleh bangun tahajud, seronok. Tapi kalau terlepas melakukan kebaikan, sedih. Malam tak boleh bangkit tahajud, sedih. Bila boleh mai mengaji, hadir pengajian, suka. Terlepas mengaji, sedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu mana hati kita adalah ciri-ciri baik. Tapi kalau buat jahat, sedih. Bila buat jahat, menderita dalaman dia. Masalah. Tak tenang, berkecamuk, resah, gelisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia berhenti buat benda jahat tu, baru dia pulih balik. Baru tenang main balik. Berarti hati dia baik. Tapi kalau dia buat jahat, dia tak rasa apa, berarti hati dia dah tak baik. Jahat ni, buruk ni, bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat jahat, dia akan menitik di jantung ataupun hati kita nuktatun sauda, titik hitam. Kalau kita tak taubat, titik lagi. Tak taubat, titik lagi. Jahat buat lagi, sampai hati kita dah ditutup dengan titik-titik hitam. Bila hati kita ditutup dengan titik-titik hitam, sallallahu Sayyidina Muhammad, ketika itu peringatan sudah tak berguna lagi. Orang habaq, tapi tak jana lah, sebab tutup habis. Itu dipanggil ran. Bal rana ala qulubihim, petri. Habis lah. Teguk dia buat jahat, dia tak rasa apa. Dia buat jahat pun dia tak rasa tu jahat. Dia bahkan ketika tu susah nak buat baik. A'udzubillah min dzalik. Qala wa ta'ahhala li waridatil anwar. Ketika itu layaklah ia, ketika itu bersiap sedialah dia, ta'ahhal, mana dia sudah memiliki kelayakan, ta'ahhala li waridatil anwar, untuk datang waridat. Waridat ni mana setiap yang Allah wa'amain hati kita dan kita rasa, dia panggil waridatil anwar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah datang bantuan-bantuan Allah. Barulah datang ilmu-ilmu laduni. Barulah mai datang ilham-ilham yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengalaman saya tengoklah orang tabligh ni, dia punya tazkirah, dia punya bayan dia tu memang menarik. Orang tabligh ni lepas maghrib lepas dah majlis fikir. Majlis fikir. Jadi majlis fikir ni bahasa apa mana? Kalau bahasa kita, majlis muhasabah, fikir. Mereka selalu bagi tamsilan yang menarik. Kita pun tak nak fikir, dia akan bagi tamsilan macam tu. Contohnya yang Ustaz pernah dengar, hidup ni dia macam rel kereta api. Biasa lah. Rel kereta api, tak ada rel, tak boleh jalan. Kereta api tak boleh jalan. Ada tak kereta api berjalan satu rel? Tak ada. Tu dia kata, itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Simple ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simple ya. Dan banyak dia punya tamsilan ni, kita kata, kita tak fikir pula. Pasal apa? Sebab sudah layak liwaridatil anwar. Berarti tutup guru, bila dia mengajar, macam-macam keluar. Kita tak fikir. Pasal
Hati bila mana dia bersih, Allah support. Bila Allah support, kita pun dapat tumpang ilmu yang Allah bagi kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa saluha lil mukashafati bil asrar. Dan layaklah dia untuk penyingkapan rahsia. Rahsia apa ni? Rahsia Allah. Benda yang kita tak tahu, Allah bagi tahu. Benda yang kita tak pernah tahu, diceritakan. Rahsia. Hati kalau bersih, tempat simpan rahsia. Rahsia ni orang simpan kat siapa? Saya nak tanya. Rahsia ni disimpan kat siapa? Kat siapa dia? Orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, orang yang kita percaya. Orang yang dekat. Tolong simpan sat rahsia saya ni. Orang yang kita tak percaya, kita tak cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan semua. Bukan semua. Lagi banyak orang tu, lagi dekat seseorang dengan Tuhan, lagi banyak tersimpan rahsia dia dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah tentu orang yang disimpan rahsia ni adalah orang yang pandai simpan rahsia dan tak buka ke orang. Orang pula bila kata ni ada rahsia ni, entah boleh simpan tak rahsia saya? Entah boleh simpan tak rahsia? Nak cerita rahsia ni. Tapi tolonglah, jangan cerita ke orang lah. Boleh tak? Boleh. Cerita tak dalam 3 minit lagi habis satu Malaysia viral. Jadi rahsia umum pula tak? Setiap orang habang ni rahsia ni yang cerita lah. Lepas tu hari rahsianya semua orang tahu habis. Ni bila orang pegang rahsia Tuhan, dia tak cerita ke orang. Dan dia buat sorok diri dia siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia cerita juga jadi macam mana? Dia akan diambil tindakan oleh Tuhan. Dia ada akta dia. Dia ada akta orang yang bocor rahsia kerajaan. Yang dia buka ni ialah rahsia kerajaan Allah lagi besar. Na'udzubillah min dzalik. Dia contoh macam ni. Perasaan seseorang dengan Tuhan. Perasaan seseorang dengan Tuhan ni dia macam bila dia ada, dia macam orang nyalakan api. Api ni bila dia nyala dia julang. Naik. Marak dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dah dapat rahsia-rahsia macam tu, jangan cerita kat siapa-siapa. Kalau bercerita kat orang rahsia tu jadi macam mana? Seperti ambil ayak, kita tuang atas api, habis padam. Tak ada. Tapi kalau kita nak rasa tu berterusan, simpan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wasaluha lil mukashafati bil asrar. Wasaluha lil mukashafatin bil asrar. Baca macam tu. Wasaluha lil mukashafatin bil asrar. Sebab itu kata ulama, qulubul ahrar kuburul asrar. Qulubul ahrar, hati orang-orang ahrar. Ahrar ni apa? Hati orang-orang yang merdeka, yang telah melepaskan makhluk daripada diri dia, daripada hati dia. Yang telah membebaskan makhluk, ataupun dia dah merdeka daripada makhluk. Dia dah bebas daripada penjajahan makhluk dalam hati dia. Bebas. Itu dia panggil ahrar, orang merdeka. Hati-hati orang yang merdeka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan kuburul asrar, kubur tersimpan segala rahsia. Sebab tu setiap benda rahsia dia kena simpan dan kena tanam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak dulu kerajaan-kerajaan Melayu dulu. Contoh kita Sungai Mah. Sungai Mah di Kota Kuala Mula tu. Sungai Mah tu pasal apa? Kerajaan
Sultan Muzaffar Shah dulu ni, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerajaan tu terbina mai banyak. Bila masuk musuh-musuh ketika tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai musuh-musuh ketika tu mai Siam. Jadi kata raja, semua kita buang dalam sungai. Jangan lepas, jangan bagi bawa balik, buang dalam sungai tak apa. Sebab itu orang cerita projek hak buat titi daripada Kedah ke Jemberang ke Pening tu, Cina tu kaya, jumpa emas tu saja. Wallahu a'lam. Baik. Jadi bila mana, tu satu kaedah orang. Yang kedua, raja dulu ni ataupun orang dulu-dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, emas-emas ni mereka simpan dalam tanah. Lepas tu orang jumpa pula, orang kata harta karun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guru kami tak bagi sebut harta karun. Ni budak-budak kan, budak dia main ni, ada game. Cari harta karun, jangan sebut harta karun. Jangan dia sebut karun-karun. Pasal apa? Takut-takut kesan karun tu, kesan korun tu demai kat kita. Kejahatan korun, jangan dia sebut hak jahat-jahat tu, sebut hak baik-baik. Nak sebut nama apa? Harta apa kalau tak karun? Cari pi lah, buh lah harta apa pun. Jangan sebut karun dia. Pukul tak bagi. Salah Sayyidina Muhammad. Bila time simpan dalam bumi, selamat. Tapi kalau orang tu dia tak korek balik, masalah dia mati, harta tu ada orang jaga pula. Nuhat balik sana tu, alam sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ambil jaga tu jin pula. Dah kita tak jumpa, tak abang, tak tahu tersimpan di mana, lepas pula simpan. Tu dikatakan qulubul ahrar kuburul asrar. Hati orang-orang merdeka itu ialah kubur segala rahsia. Sebab itu kalau lepas cakap, dengar bagi elok-elok. Kalau lepas cakap, mana bukan mudah nak keluar. Kalau dia keluar, hak tu dengar elok-elok. Itu benar berharga yang keluar daripada dia. Satu kata ulama, iqtaribu min afwahil muti'in fa innahu tatajalla fihim umurun sadiqah. Iqtaribu ni maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perembang dengarlah benda yang keluar daripada mulut orang-orang yang taat kepada Allah, kerana banyak yang keluar dari mulut mereka perkara yang benar. Yang lepas kata tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa saluha lil mukashafati bil asrar wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belanja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ialah Zaimah sekeluarga, Masyitah Muhammad Kuala Kedah, Ibrahim Nur Azlin Amirul Irfan, Irdina Aiz Emilia Muhammad Danish Mirza Shahlam, Nur Aini sekeluarga Pasir Mas, Syarifah Rahmah bin Syed Hamid suami Muhammad Rizal, Hasani bin Muhammad Roni, serta para arwah. 6. Hamba Allah Jitra. Terusnya arwah Osman, arwah Ayub, Nur binti Abdullah, Cik Uwuk binti Yuk Al-Ustaz. Terusnya Nur Aisyah binti Ali Muhammad Sungai Tani, Nan Zaha Yusuf Ampang, Nur Halinda Husin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad Khairul Nizam, Nur Khairul Najwa, Muhammad Khairul Amar, Muhammad Khairul Adib, Taman Datuk Senul, Sentul, Kuala Lumpur. Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Syasidah Husin sekeluarga Taiping, Salmah Ismail sekeluarga Selangor, niatkan pahala untuk arwah. Azali dan Siti Fatimah Abdullah, Taman Universiti UM Sintuk.
Puan Suhaida Ramli keluarga Kuala Lumpur, Puan Nurizan Makzin KL, Muhammad Yusuf Hashim Lorong Seri Al-Ustaz, family Nuraini dan Nursiah Sulaikha Kelantan, Luqman Yusuf Losong Terengganu, Mak Yusuf dan Siti Hawa, Nur Fizah, Nur Syazwani, Afi Zikri Muhammad Faris Rauk Pahang. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Siti Hanim Hashim dan keluarga, Makcik Muhaini Abu Bakar Pulau Pinang, Muhammad Faiz Shahabuddin, Faridah Cik Deraman. Seterusnya, seluruh keluarga Allahyarham Shahabuddin Mustafa, hamba Allah Kuang Selangor, Nur Azlina Ismail, suami dan anak-anak dan para arwah Selayang, Muhammad Anifah, Muhammad Ashraf, Balqis, Siti Rokiah Bagan Ajam, Nur Azlina Ismail, suami, anak-anak dan para arwah Selayang, arwah Haji Abdul Latif bin Omar, arwah Fatimah Hassan, anak-anak, para menantu, cucu cicit keturunan Piduk Singapura, Wan keluarga, Cik Nurhan bin Abdul Khalid Sungai Petani, Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbak, Auzir Yaakob dan arwah Nurliah Allah Yarham Nurliah Bujang Pinggir Titi Aidaya KL, Isyamuddin Kadiran, Wan Nurmansyah, Hajah Nuriah, Aiman, Anis, Aisyah Nabila, Ayu Sofia, Alam Impian Syahlam, arwah Lias bin Toha dan arwah Jamaliah bin Haji Kawi, Kota Samarahan Sarawak, Wan Suhaila, Nik Nur Amanda Kristina, Nik Nur Adrina Qasrin Kuala Kedah, Hajah Zubaidah Haji Yaakob Mazlina Azmi dan Azizur Rashid Kulim, Wan Suhaila, Nik Nur Aman hamba Allah untuk arwah suami Mio Tajul Arifin, Bandar Universiti Seri Iskandar Perak, bintu Abdul Rahman Bishir Ahmad, Muhammad Danish Bazli, Nur Aisyah Bazilah, Nur Aina Kristina, Fatimah keluarga Ceras, Ishaq Abdullah dan Saidah Husin keluarga Batu Pahat, Marina Maknon Taman Permata KL, hamba Allah keluarga Bukit Bandaraya U11 Shah Alam, Nur Irdina Batrisha Kedah, Abdul Rahim Saleh dan Zainab Tak. Seterusnya hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin bin Ahmad dan Ruzita bin Muhammad Zainuddin Taman Soga Batu Pahat, Suzini keluarga Bandar Baru Selayang, Norasilah keluarga suami dan anak-anak, Felda Palung 4 Gemas. Seterusnya Nur Aida binti Muhammad dan suami Sepang Selangor, Nur Wahidah dan suami Kampung Cegak Pendang, Rahmah Zalizan dan anak-anak, Muslimin dan Muslimat Tasik Keluarga Pulau Pinang 66, Lina Azlina binti Ibrahim Langkawi, Aqim keluarga Bandar Tasik Puteri Rawang, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, Haji Abdul Latif Kuala Lumpur, hamba Allah keluarga Kampung Padang Jitra, Nik Dahna binti Megat suami dan anak-anak Jitra, Haslina Muhammad Nur Sungai Layar Sungai Tani, Saridawati binti Muhammad Sobri Putrajaya. Salam Sayyidina Muhammad yang mendoakan semua anak beranaknya minta Allah selamat pada Covid, amin. 74, Siti Hanim binti Hashim dan keluarga, Azida Abdul Muiz Baharul Hizat Qayyim Anik dan Sumayyah Taman Kinrara Puchong Selangor, Abdul Rahim bin Abdul Samad Bandar Seri Putra, Cik Om dan keluarga Bandar Laguna Merbuk, Kamarul Hizam dan Sarifah Rosilawati Taman Permata Jitra Kedah, Haidah Syafi'i Bandar Baru Salak Tinggi. 80, Haji Muhammad Rosli bin Hamid, isteri dan anak-anak, Taman Mustika Hutan Kampung. 81, hamba Allah Dungun Terengganu. 82, Dayak Osman dan Akilah Abdul Halim Dirtih Terengganu, Hajah Salasiah Ibrahim Jitra, Muhammad Nur dan Nuriziana sekeluarga Miru Kelang, Mak Isa bin Yatim Maimunah binti Osman Kampung Masjid Naka, hamba Allah Putra Permai, hamba Allah Putra Kuala Terengganu, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang, Nailah binti Rejab BBST Sepang, hamba Allah Gelugor Pulau Pinang, arwah Nazri Zakaria. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon anak dapat khatam hafal 30 juzuk Al-Quran, amin. 32, Ustazah Masyitah keluarga Pokok Sena, Masyitah Mastur Abdul Latif Johor Baru,
Romziah binti Mak Desa Impian Baiduri Petaling Jaya. Ta'ala Sayyidina Muhammad minta Allah sembuhkan isterinya yang sakit selama yang sakit misteri. Semoga Allah sembuhkan. 25 arwah Haji Muhammad Zawawi, arwah Hajah Zainab Muhammad Aiman Gelempak Shah Alam, Nur Saidah Saiful, Nur Auni, Nur Adnin, Nur Arfa Syakir dan Syamil Mantin Negeri Sembilan, Wan Cik bin Megat Nasir dan keluarga Al-Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Azali dan Siti Fatimah Paman Universiti Sintok, Raja Azlina keluarga dan keluarga Bandar Baru Bangi, hamba Allah dan keluarga Putrajaya, Fida Masri Kempas Johor Baru, hamba Allah Kota Baru Kelantan, hamba Allah Kuang Selangor, Azli dan Fatimah. Khususnya ialah Muhammad Yusuf Maidin, Ghaus bin Mi'an, Muhammad Nur Zahidah, Nur Ashikin, Muhammad Afiq, Omar Arsyad daripada Sungai Petani, Nur Arifah Osman, suami Azman, anak-anak untuk para arwah kulim, Hajah Harniza, Hajah Husniah, Iman Azani, Iman Alisha, Muhammad Amar Hadif, tempat tinggal Kajang, hamba Allah sekeluarga Desa Serdang, Nur Azina binti Sulaiman, Ipoh Perak, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Salak Tinggi, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru. Hamba Allah minta Tuan Guru doakan cahteraan rumah tangga kami. Moga Allah lembutkan hati suami Muhammad Rizman Mahidin. Amin. Seterusnya Siti Zubaidah binti Ahmad Kuala Lumpur, hamba Allah Ampang Selangor. 113 Syahnaz. Seterusnya Nur Saidah Saiful, Nur Auni, Nur Adnin dan baca tadi. Muhammad Satria Budiman Kajang, Muhammad Danish Darwish Selangor, Sarbiah binti Rapah keluarga Selangor, Munqizah Husna binti Zaidi. Khususnya 119 Nur Syuhada daripada Pinang Tunggal. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semua hajat-hajat dan juga permohonan doa yang dipanjatkan oleh semua para penaja dan penginfak kita, insya-Allah. Juga penyumbang pada pembinaan masjid kita. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT murahkan rezeki mereka. Allah limpahkan rezeki yang berkat. Allah angkat kedudukan mereka ke sisi dia. Allah jadikan keturunan anak-anak mereka anak-anak yang soleh-soleh. Kita minta Allah sembuhkan penyakit mereka kalau mereka sedang diduga oleh Tuhan. Kita minta kalau mereka Allah biarkan dalam keadaan sakit, kita minta Allah kuatkan hati mereka. Kita minta insya-Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah dunia ni. Kita minta kita semua selamat di zaman Dajjal laknatullahi alaihi. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua usaha kita diberkati. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala masalah Sayyidina Muhammad melapangkan hati kita. Kita minta Allah angkat semua yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati dalam diri kita, insya-Allah. Kita doakan kita jadi insan yang selalu bersawab kepada Rasulullah dan khidmat dan kuat berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan insya-Allah kita duduk dalam rumah kita rasa tenang. Moga-moga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rumah kita ialah sebuah taman dari taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita tak jemu beribadat kepada Tuhan. Mudah-mudahan hati kita selalu kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua layak untuk mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Siapa masak? Tak ada masak. Tak payah nak galak makan. Lagi ustaz-ustaz. Ustaz puasa. Setakat ni alhamdulillah lah Ustaz puasa. Sebab Ustaz tak sahur. Tolong apa sahur tak teringat Ustaz. Makan sahur teringat Ustaz. Pelak-pelak ni bau macam-macam Ustaz.